Baik, terima kasih rakan setugas kita Muhammad dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu. Semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar ya. Dari daerah Blyth Auda, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, di mana perhimpunan dan perarakan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Blyth bagi tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi akan diadakan pada esok, di mana perhimpunan dan perarakan akan diadakan di Padang Bandaran Kuala Blyth. Sementara itu, Majlis Perhimpunan Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Blyth bagi tahun 1445 bersamaan dengan 2023 Masihi akan diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Blyth, dan insya-Allah majlis akan diadakan bermula pada jam 7.30 pagi. Sementara itu di sini ada satu makluman ya mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku sehingga hari Sabtu iaitu 30 hari bulan September. Sebelah pagi akan diadakan bermula pada jam 8.30 sehingga 11 pagi. Sementara itu akan diteruskan pada sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang sehingga 4 petang kecuali cuti awam dan hari Ahad. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penarikan kabel di kawasan Kampung Merangking, dan kawasan yang terlibat ialah Kampung Merangking dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum ya mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku. Baik Auda, seterusnya apa kata pada pagi ini kita terus saja ya menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Yang pertama boleh disebutkan dengan ubat, yang kedua boleh diberikan sebagai rahmat, yang ketiga boleh diberikan sebagai berkat, rezeki dan lain sebagainya. 10 macam rahmat daripada Allah dapat diturunkan melalui sekali selawat. Apalagi bayangkan kalau kita diselawat 100 kali sehari, Masya Allah tabarakallah, 100,000 lebih rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita ni sebab selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya boleh menjadi ubat, boleh menjadi penawar, boleh menjadi ketenangan hati, boleh menjadikan segala-galanya daripada salat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hanya 1 kali selawat. Apatah lagi kalau 100 kali selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahawa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling teristimewa, bulan yang paling mulia selain daripada bulan Ramadan, iaitu bulan di mana lahirnya insan yang paling teragung yang kita cintai, yang akan memberikan syafaat pada kita, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal yang telah disepakati oleh para ulama lahirnya pada baginda itu ialah pada 12 Rabiul Awal, dan pada kebiasaannya di negara Darussalam lazimnya bermula saja pada malam 1 Rabiul Awal, maka kita ni akan dengan kebiasaan kita ni di masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat di seluruh negara akan melantunkan zikir-zikir, salawat-salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada malam 12 Rabiul Awal yang tidak henti-hentinya kita lantunkan di radio, di masjid, di pejabat-pejabat, malah di rumah-rumah peribadi juga ada yang melantunkan zikir-zikir dan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Inilah kebiasaan dan kelaziman yang kita lakukan, yang kita amalkan di negara Darussalam. Tetapi selain daripada itu, terdapat juga amalan-amalan yang lain yang boleh kita ni amalkan untuk mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan perbanyakkan salawat, dengan perbanyakkan qasidah memuji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, selain daripada zikir yang lazim kita ni amalkan di negara Darussalam ini.
kalau kita berbicara mengenai selawat, selawat yang disebut oleh Al-Imam Al-Qadhi, Al-Imam Iyad Al-Qadhi, beliau menyebutkan bahawa selawat itu ialah rahmat. Apa makna rahmat? Kita ni memohon rahmat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada salawat tersebutlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat tersebutlah yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti untuk umat-umatnya sebelum memasuki kepada syurga apabila diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, dan di sanalah kita ni akan mendapatkan bantuan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui selawat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu mohon rahmat daripada Allah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yauma ziham, ishfa' lana ya khairal anam, antal murtaja yauma ziham, ishfa' lana ya khairal anam, ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Banyak yang mengatakan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi cintanya itu hanya pada bibir tetapi tidak pada hatinya. Kenapa? Kerana ada beberapa ulama, salah satunya ialah Ibrahim bin Adham. Beliau adalah ulama yang mengatakan salah satu daripada sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah satu, kita ni mengatakan mencintai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi kita tidak mengikuti sunnahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menyebabkan antara sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengamalkan salawat kita ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan cinta kepada sallallahu alaihi wasallam itu ialah dengan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah yang senang untuk diamalkan oleh umat manusia ini? Antara yang paling senang, kata Nabi, sebarkanlah salam. Menyampaikan salam itu juga sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, tabassam. Senyum itu dianggap sebagai sedekah oleh Allah SWT kepada saudara kamu yang lain. Pada malam ini adalah masuk waktu maghrib nanti adalah malam ke-12 Rabiul Awal 1445 Hijrah, yang menandakan esok ialah dan telah masuk sebenarnya pada waktu maghrib, masuk hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kepada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ayolah, marilah kita bersama-sama menyemarakkan lagi malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat, dengan melantunkan zikir-zikir dan selawat-selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya terbatas pada malam hari ini saja, walaupun hari ini terakhir, tetapi selawat kepada baginda itu setiap hari sampailah kita ni menuju kepada alam barzah. Itu disampaikan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang membaca selawat kepadaku, maka sesungguhnya salawat itu akan sampai walau di mana pun ia berada selepas kewafatanku. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan,
barang siapa bersalawat kepadaku selepas kewafatanku, maka Allah akan mengembalikan ruhku kepada aku supaya dapat aku menjawab salam tersebut kepada orang yang bersalawat kepadaku. Dan saya tutup yang terakhir, disebutkan di dalam hadis baginda SAW, barang siapa yang bersalawat kepada baginda SAW 1000 kali sehari, kata Nabi SAW dalam hadisnya, tidak akan mati ia kecuali ia melihat tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyakkan salat kepada baginda SAW akan memberikan syafaat kepada kita ni, keluarga kita ni dan orang umat Islam seluruhnya, mendapatkan selawat, mendapatkan syafaat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti, agar terselamat daripada azab api neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.